bahawa ni perang Rusia-Ukraine. 24 hari bulan, 25 hari bulan 2. 24 hari bulan 2, disebutkan kapal terbang daripada Kiev, daripada Ukraine, dah mula masuk ke kawasan Israel dengan membawa ramai penduduk daripada Ukraine yang berketurunan Yahudi. Dalam waktu sebelum daripada Vladimir Putin mengisytiharkan untuk melakukan operasi ketenteraan secara besar-besaran di Ukraine oleh Rusia, dalam masa beberapa hari sebelum dan selepas, dah orang Yahudi, keturunan Yahudi yang duduk di Ukraine masuk ke negara Israel. Dan ini yang kita sebutkan, pembinaan negara Israel Raya tu sedang giat dijalankan, bukan hari ini tetapi dah lama. Cuma tunggu bekal modal saja. Sebab bila dia masuk dengan atas namanya pelarian, masuk dengan atas nama refugees, maka dia tu tadi akan diberikan beberapa ruang untuk mendapatkan perlindungan dan sebagainya di negara haram Israel. Bahkan petang kemarin, bila mana ketenteraan Rusia dikhabarkan meledakkan satu serangan ke atas syarikat televisyen di Ukraine. Ada dia punya syarikat dia tu, bangunan televisyen dekat situ. Sebelah bangunan televisyen tu ada memorial peringatan pembunuhan orang Yahudi yang dibina oleh kerajaan Ukraine. Dan lebih dahsyat lagi, selepas daripada pengeboman itu berlaku, Presiden Ukraine, Perdana Menteri Ukraine tu dia buat satu pengumuman untuk siaran antarabangsa. Dia minta supaya semua orang Yahudi di seluruh dunia bangkit bersama dengan Ukraine menentang Rusia, sebab dia telah menghina, iaitu dengan meledakkan serangan dan melancarkan serangan ke arah tempat memorial peringatan pembunuhan orang Yahudi. Dan sebab tu bila mai dekat kita hari ini, dia jadi satu benda yang agak taklah kritis. Macam kita ni duk bangkit pagi pergi cari roti canai, tak ada masalah lah, pergi market sopa tu juga. Cuma ada bila ruang untuk kita fikir, kita ni nak sokong siapa ni, nak pilih siapa ni. Yang ni bukan bola sepak tuan, nak pilih siapa menang kalah. Ini bukan pilihan raya nak pilih parti mana menang, parti mana nak merintah, tidak. Tapi ini ada dua prospek depan kita, satu Rusia, satu Ukraine. Kalau kita tengok balik daripada track record Ukraine sendiri pun, kita akan duduk dalam satu lembaran perjalanan sejarah yang agak berat. Kita dengar perkataan tentang Pristina, kalau tuan-tuan pernah dengar dulu, sekitar tahun 2000 ke atas, bukan awal lah, tengah tahun 2000 tu, ada isu tentang Pristina, kota di Chechnya. Kita akan dengar tentang kisah perjuangan saudara kita di Kosovo, pejuang-pejuang Chechen dan sebagainya. Dan kita pada hari ini duduk dalam keadaan, betul ke Rusia ni membantu Islam? Daripada segi proses yang lain kita akan dapati, dia juga membenarkan dan juga memberi ruang kepada umat Islam. Daripada tahun seawal tahun 90-an sampai hari ini, umat Islam punya peningkatan di Rusia menambah daripada 29% sampai tahun 2021, 41% rakyat Rusia adalah Islam. Dulu 29% lah. Lah dah masuk 41%. Banyak. Bahkan beberapa kali ditanyakan soalan kepada Vladimir berkenaan dengan orang Islam di Rusia, adakah tak jadi ancaman? Dia kata tidak. Sebab orang Islam Rusia lebih faham Rusia daripada Eropah yang ada di keliling Rusia tu. Dan dalam satu segi pula, satu negara pula, iaitu Ukraine, kita rasa macam dekat juga dengan kita. Namanya, tempatnya, berkemungkinan kita rasakan, kita sangkakan ia adalah satu negara yang proksi kepada Islam. Tetapi secara dasar yang padat bila kita lihat, ia lebih kepada puppet ataupun boneka yang ada semata-mata untuk menjaga kepentingan Israel. Yang inilah juga yang disebutkan oleh Tun Dr. Mahathir pada sekitar awal tahun 90-an, 92 berkenaan dengan proksi-proksi Yahudi yang ada di seluruh dunia, dan dia adalah salah satu negara yang menjadi proksi kepada Israel sampai ke hari ini. Sebab tu ada orang tanya juga, adakah Ukraine dengan Rusia punya peperangan ini adalah peperangan yang nak menuju kepada Malhamah Al-Kubra? Belum lagi.
Tak ada lagi. Cuma ini adalah satu rentetan peristiwa perang yang berlaku. Dan nombor satu perlu untuk kita faham, ia adalah isu berkenaan dengan sumber-sumber utama. Antara benda yang disebutkan dan direkodkan, bila mana berlaku saja pembantaian pertama tentera Rusia ke atas Ukraine, efek dia kepada apa, kesan yang pertama kepada apa, kepada pipeline natural gas, iaitu pipeline gas asli yang disalurkan daripada Rusia melalui jalan darat masuk ke Ukraine. Yang kedua, berkenaan dengan isu perluasan daerah dan jajahan, iaitu Luhansk dan juga satu lagi tempat, Donetsk kalau tak silap saya, dekat dengan Rusia tu, yang adanya kelompok yang nak keluar daripada Ukraine dan nak masuk dalam bawah naungan Rusia. Itu lebih pada isu dalaman lah. Dan bila sebut berkenaan dengan pertembungan antara Ukraine dan juga Rusia juga, apa yang kita boleh simpulkan, yang ketiga, yang terakhir, ia adalah satu gambaran dan juga satu peringatan untuk kita supaya mempertikatkan amal soleh, kerana detik-detik menuju kepada perang besar ataupun kemunculan Al-Mahdi ataupun Ya'juj Ma'juj itu sudah pun hampir dan sangat-sangat hampir. Kerana itu badiru bil a'mal, dengan memperbanyakkan amalan.